Selamat datang ke channel Cik Genas. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kelas kita akan bermula sedikit masa lagi. Okey, kita bagi laluan kepada rakan-rakan yang masih lagi belum masuk, dan juga saya bagi peluang masa untuk lebih kurang 2 hingga 3 minit untuk anda semua isi kehadiran melalui Google Form, dan boleh isi My School Channel di akhir sesi PDP kita pada pagi ini. Okey, seperti mana yang saya dah nyatakan dekat dalam grup Telegram tu, kita dah boleh tengok, bukan grup Telegram dekat dalam Google Classroom. Okey, saya dah nyatakan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Anda semua boleh akses Google Classroom tersebut. Okey, kita tunggu sebentar, lebih kurang dalam 30 orang hingga 40 orang kita akan mulakan kelas, boleh Okey, sambil-sambil kita tunggu rakan-rakan yang lain masuk. Semua dah sarapan dah? Kenapa tak ada yang bersuara ni? Dah cikgu. Tak apa yang saya cakap? Okey, alhamdulillah. Ni boleh dengar Dengar cikgu. Saya belum. Okey, tak apa Adam. Nanti kalau ada roti ke, ada air ke, boleh ambil. Sambil-sambil kelas kita boleh jamu selera. Tak ada masalah. Saya tak ada nak marah ke apa ke. Boleh je. Nanti jangan awak open mic, awak makan depan tu pula kan. Kan saya terliur, saya minta nanti kan. Okey. Kita baru ada lebih kurang 29 orang. Okey, macam mana, nak teruskan ke ataupun macam mana? Jumlah ni baru satu kelas je ni. Okey, sebelum kita mulakan lah, ada apa-apa yang nak dikongsikan untuk makluman kita bersama ke, ataupun mungkin ada sebahagian perkongsian daripada anda semua nak berkongsi cerita berkenaan dengan isu-isu semasa, ataupun mungkin mengenai kedudukan kesihatan sekarang, tak sihat ke, demam ke, supaya saya dapat maklum. Okey, sebab saya dapat lihat melalui beberapa minggu kehadiran untuk kelas agak kurang memberangsangkan, terutama sekali dua islah. Saya tak pasti kenapa ramai sangat yang dalam status kehadiran dia tidak hadir. Dan saya cuba untuk dapatkan penjelasan, tapi buat masa ni ada beberapa orang saja yang respon. Jadi saya nak juga tahu, okey, apakah masalahnya? Adakah anda mengalami masalah kekurangan data, ataupun mungkin mengalami masalah kesihatan, tak dapat nak online? Sebab kita sedia maklum dalam situasi sekarang ni, mungkin ada di kalangan kita yang terkena tempias akibat pandemik COVID, dan mempunyai masalah yang tertentulah. Jadi sekiranya anda semua terlibat ataupun berada dalam situasi yang sedemikian, tolong maklumkan supaya saya dapat maklum kenapa anda tak boleh nak hadir. Dan sebenarnya saya tidak nak marah ke apa, tak. Supaya kawan-kawan yang lain tahu, saya dan tahu, pihak sekolah pun tahu di mana anda. Okay, ada kemungkinan mungkin berada di kampung ke dan sebagainya. Sebab memandangkan mulai minggu ni khabarnya semua dah boleh rentas daerah. Siapa yang tahu, ataupun dah ada yang ramai balik ke kampung ni, dah dapat peluang rentas daerahnya, semua balik ke kampung. Ada ke? Tolong respon sikit. Tak ada, semua masih berada di rumah Ya cikgu. Okey. Tak apa kalau macam tu,
Saya harap semua dalam keadaan sihat lah. Baik, kita dah pun hampir 40 orang. Okey, berbaki lagi lebih kurang 2 orang. InsyaAllah mungkin kita boleh teruskan lah. Okey, sebelum kita mulakan sesi kelas kita, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu sebelum sesi pembelajaran kita bermula. Kalau tak ada siapa yang boleh nak pimpin bacaan doa, saya mulakan sebab kita dah lewat lebih kurang 6 minit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, baik. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini insya-Allah mendapat keberkatan dan juga mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kita teruskan kepada sesi pembelajaran kita pada minggu ini. Okey. Terlebih dahulu saya nak imbas balik 2 minggu yang lalu kita dah pun masuk ke dalam tajuk pengaruh iklim, pengaruh cuaca dan juga iklim terhadap kegiatan manusia. Okey, untuk hari ini kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran. Okey, sebelum kita mulakan kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kita akan memfokuskan kepada negara yang mengalami zon iklim panas dan juga zon iklim panas sederhana. Okay, itu objektif yang pertama. Objektif yang kedua, kita akan memahami pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia. 2 minggu yang lalu kita dah pun belajar berkenaan dengan zon iklim sejuk, dan pada minggu lepas kita dah tengok zon iklim sejuk sederhana. Jadi kita dah tengok beberapa video dan juga contoh melalui modul yang saya paparkan pada minggu-minggu sebelum ini, di mana kita dah tengok lokasi-lokasi kedudukan bagi contoh negara-negara yang mengalami iklim zon sejuk dan juga iklim zon panas. Okey, kemudian kita dah tengok beberapa kegiatan manusia khusus melibatkan zon sejuk sederhana. Okey, jadi untuk pada minggu ini kita akan sambung kepada sesi pembelajaran kita di bawah tajuk zon panas sederhana dan juga zon panas. Okey, saya kongsikan terlebih dahulu. Kita lihat dahulu paparan ini. Okey, semua dapat lihat Okey, saya kongsikan paparan berkaitan dengan peta dunia. Okey, di sinilah nanti kita akan rujuk. Boleh rujuk buku teks lah. Sebab ni peta ni berada di belakang saya. Ada tak nampak lah. Sebab saya dah jadikan dia sebagai paparan latar belakang. Okey, kemudian kita akan tengok beberapa jenis iklim yang terdapat di dalam zon, yang terdapat di dalam comfort zone panas sederhana dan juga zon panas. Okey, boleh rujuk buku teks, kita lihat kepada kedudukan zon panas sederhana dan juga zon panas. Okey, ada 5 iklim yang anda kena kuasai di sini. Okey, yang mana pada zon iklim panas sederhana kita akan mempelajari iklim Mediterranean, iklim steppe dan juga iklim China, iaitu di zon panas sederhana. Manakala di zon panas, di iklim zon panas kita akan mempelajari iklim gurun panas dan juga iklim monsun tropika. Ada satu lagi iaitu iklim khatulistiwa. Okey, jelas objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baik, kita tengok balik kepada topik pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, ada 3 di sini. Zon panas sederhana, kita akan tengok satu persatu. Okey. Okey, di sinilah kedudukan bagi lokasi kedudukan zon panas sederhana, yang mana dia melibatkan zon iklim China, zon iklim steppe dan juga zon iklim Mediterranean. Seperti mana yang kita boleh lihat
Okey, awak boleh rujuk pada paparan modul yang saya kongsikan ini. Zon iklim China. Okey, dinamakan sebagai zon iklim China kerana iklim ini mempengaruhi sebahagian besar kedudukan di negara China. Okey, kalau kita lihat, kita boleh dapati lebih kurang 1/3 keluasan negara China ini melibatkan zon iklim China ni. Okay, jadi mengambil nama sempena yang inilah. Okay, baik, kita lihat kepada di manakah lokasi-lokasi dia. Okay, antara negara-negara yang terlibat berkaitan dengan zon iklim China, antaranya, okay, saya nak minta tolong awak perhatikan baik-baik. Di sini dinyatakan negara China ini terdiri daripada 2 lokasi. Okey, terdiri daripada 2 lokasi iaitu di China Tengah dan juga China di Selatan. Jawab jangan tulis jawapan di negara China. Okay, kalau awak nyatakan jawapan di negara China, kalau ikut skema pemakaran kita tak boleh terima. Okay, kita tak boleh terima. Sebab apabila kita merujuk kepada negara China, itu adalah negara yang besar. Jadi dia di negara China ni ada beberapa jenis iklim. Okay, jadi ni adalah fokus dia. Okay, fokus dengan lebih tepat dia ialah kedudukan zon iklim China ini berada pada di kawasan tengah negara China dan juga di sebahagian kawasan selatan dia. Okey, kemudian kita lihat kedudukan di negara Korea Selatan. Okey, kalau anda perhatikan seperti mana yang saya dah terangkan pada minggu lepas, Korea terdiri daripada dua bahagian. Kita ada Korea Utara, kita ada Korea Selatan. Korea Utara ni lebih kepada komunis, manakala Korea Selatan ni lebih kepada republik dia lah, dia lebih terbuka. Ya, yang awak selalu tengok yang K-pop, yang awak selalu tengok artis-artis Korea tu, semuanya tertumpu di bahagian Korea Selatan. Dia tak ada di bahagian Korea Utara. Korea Utara ni dia punya pemerintahan dia agak strict, okay, agak tegas, berbeza dengan di kawasan Korea Selatan. Okey, kemudian di sebahagian negara Jepun di bahagian selatan. Okey, kita sedia maklum Jepun ni besar ni, dia sampai sini. Okey, jadi di sebahagian selatan negara Jepun, maknanya kebanyakan contoh seperti kawasan di Tokyo, seperti mana kita lihat musim sukan Olimpik sekarang ni kan. Ni mereka sekarang ni sedang berada dalam musim apa? Siapa tahu sekarang ni di Jepun ni sedang mengalami musim apa? Kaitkan balik dengan topik bab yang siapa nak respon? Saya. Ya, Alia Dalila, silakan. Musim sejuk. Musim sejuk. Okey. Jadi ni dah musim sejuk ni dah mungkin dah berakhir lah kot. Okey, dah berakhir. Betul musim sejuk? Betul Alia Dalila? Nanti saya buat balik Betul Okey. Kemudian kita lihat sebahagian di Taiwan Utara. Okey. Kita tengok ini adalah negara Taiwan. Okey, kecil je. Okey. Negara ini juga kalau tak silap saya dia baru merdeka. Okey, bukanlah baru merdeka sangat. Bukanlah baru tu dalam tempoh 5-6 tahun tak. Tapi tidaklah lama seperti kita. Okey, dan yang terbaru hari tu kalau tak silap saya Hong Kong. Okey. Kalau salah nanti kita tengok balik minta maaf. Saya cuba kongsikan je. Okey, baik. Kita tengok kepada zon iklim step. Zon iklim step. Ini biasa kalau saya suka buat lawak kat dalam kelas saya. Iklim stepe kan. Iklim stepe. Bila sebut stepe tu mudah nak ingat. Okey, terima kasih Hafiz Syazan. Nanti respon kemudian saya nak teruskan jati pembelajaran. Okey, baik, terima kasih. Okey, zon iklim step merujuk kepada lokasi di sebahagian kawasan negara di Rusia, di kawasan selatan negara Rusia, dan juga sebahagian di kawasan Mongolia dan juga Kazakhstan. Okey, siapa boleh kaitkan dengan Mongolia dan Kazakhstan? Mongolia dan
juga Kazakhstan. Okey, dan Zarif tanya, cikgu apa bezanya Hong Kong, Taiwan dengan China? Okey, beza Hong Kong, dia adalah dua negara yang berbeza. Yang mana Hong Kong ini baru dibebaskan di bawah penjajahan China. Seperti mana yang kita dengar baru-baru ni, berlaku pertikaian antara dua kuasa besar, antara China dan juga Amerika Syarikat. Yang mana Amerika Syarikat, kalau tak silap saya, Taiwan ke Hong Kong saya tak ingat, minta maaf dia cuba nak cuba dapatkan balik jajahan dia. Saya tak ingat lah macam mana cerita dia, nanti saya tengok balik cerita dia macam mana. Apa beza China dan Chinese Taipei? Yang ni nanti kita cuba tengok. Sementara kelas tu, boleh tak Hafiz Syazan cuba Google dulu Chinese Taipei dan juga China. Okey. Boleh saya teruskan sesi pembelajaran nanti saya akan jawab kemudian. Nak kena buat pembacaan dulu sebab banyak maklumat kena baca terlebih dahulu Okey. Saya nak kaitkan balik dengan negara Mongolia dan juga Kazakhstan. Okey. Dua negara ini kita akan lihat, siapa pernah jumpa ataupun pernah lihat bagaimana rupa etnik, rupa etnik, budaya dan juga masyarakat mereka di sana. Siapa pernah tengok Mongolia ni? Mongolia ni, adakah orang Mongolia ni macam orang Nepal? Adakah orang Mongolia ni macam orang Bangladesh hitam-hitam? Siapa pernah tengok? Silakan cuba kongsi sikit, saya nak dengar. Mungkin melalui pengetahuan awam awak, mungkin pernah jumpa orang Mongolia ataupun mungkin ada saudara daripada Mongolia ke ataupun sebagainya. Mungkin pernah melawat ke Kazakhstan. Kazakhstan ni juga merupakan antara salah sebuah negara yang amat cantik. Okey, dari segi kalau kita nak buat lawatan, nak pergi melancong, ni antara negara-negara yang menarik. Sebab apa? Dia menyediakan pemandangan yang macam mana? Yang menarik sebabkan faktor cuaca dan juga iklim dia tadi. Nanti kita akan lihat dengan lebih jauh. Okey. Kemudian kita ada saya tutup. Okey, kita ada satu lagi iaitu zon iklim Mediterranean. Okey, iaitu yang melibatkan sebahagian, sebenarnya melibatkan sebahagian daripada Turki, Lebanon dan juga Syria. Okey, sebab Turki ini ada juga yang diklaim. Klaimnya apa? Siapa boleh jelaskan perkataan klaim? Yang dikatakan sebahagiannya adalah milik Eropah. Dituntut, ya betul. Yang dituntut oleh benua Eropah. Ada yang kata sebahagian Turki adalah sebahagian daripada benua Eropah dan ada sebahagian daripada benua Asia. Jadi ada berlaku pertikaian di situ. Jadi ada yang Eropah kata Turki tu milik dia, Asia pun kata milik dia. Jadi dia berebut. Sebab Turki ni sebenarnya adalah sebuah kuasa negara yang agak besar dari segi, kalau kita lihat dulu ketamadunan dan juga penyebaran agama Islam, begitu besar sekali kuasanya di sini. Tapi selepas awak belajar sejarah, selepas kalau tak silap saya zaman Turki Uthmaniyah, berlaku kejatuhan pada zaman itu apabila Islam dia lebih bersifat secara terbuka. Dia boleh terima, dia dah tak lagi pure Islam. Jadi sebab itu jadi masyarakat di sana lebih terbuka lah. Dia lebih kurang macam kita di Malaysia. Tidak seperti macam di Brunei, tidak seperti macam di negara-negara seperti Arab Saudi dan juga Mesir. Dia tak macam tu dah. Dia dah lebih, kita boleh tengok dari segi pelancongan dia dan juga kemasukan penduduk yang pelbagai. Orang putih jumpa macam-macam lah. Dah lebih kurang macam di Malaysia dah. Okey, itu sebahagiannya. Okey. Kita lihat bagaimana ciri di kawasan zon iklim sederhana. Okey, kita lihat yang pertama, kita rujuk kepada ciri iklim China. Suhu musim panas yang sederhana panas antara 28 darjah Celsius. Biasalah kita panggil
Kalau di sini ni lebih kurang dingin lah kan. Okey, suhu musim sejuknya sederhana sejuk. Ni memang sejuk lah ni. Lebih sejuk daripada penghawa dingin yang kita guna kat rumah kan. Kita guna kat rumah, kalau awak tidur dengan suhu 5 darjah Celsius ni, esok bangun dah kejung lah kan, dah keras. Ni dia memang sejuk lah ni. Tapi bukanlah dalam kategori zon sejuk. Ni zon panas sederhana. Okey. Tetapi di sini juga masih lagi mengalami hujan, yang mana kita lihat hujan tahunannya kira-kira 500 mm sehingga 1500 mm. Okey, kita boleh rujuk balik antara contoh-contoh negara yang mengalami iklim China ini. Okey, jelas Okey, ini adalah merupakan contoh ciri-ciri tumbuhan yang terdapat di iklim China. Siapa yang minat tengok cerita kungfu, cerita zaman-zaman bukan dinasti yang Jackie Chan. bukan zaman Jackie Chan ni, yang lawan-lawan dekat dalam lawan-lawan dalam hutan pokok buluh tu. Pernah tengok tak? Siapa biasa tengok cerita tu? Ini cerita-cerita zaman kalau kita tengok yang rambut semua botak kat depan, lepas tu rambut panjang kat belakang. Kemudian yang perempuan-perempuan ni semua pakai baju yang macam gaun tu. Jadi cerita lebih kurang Monkey King apa semua. Ini memang wujud. Inilah bentuk ciri tumbuhan hutan semula jadi dia. Dan sebab itu di negara mereka lebih banyak peluang untuk diorang buat menjalankan pembikinan filem dan sebagainya. Sebab dia punya scenery untuk penggambaran ni cukup menarik. Sementara pula negara dia sendiri pun besar dan kita boleh tengok kepelbagaian bentuk muka bumi mereka yang amat menarik. Tu antara ciri keistimewaan negara China. Okey, ni sebahagian antara dia lah, antara contoh-contoh gambaran di negara China. Baik, kita lihat kepada bagaimana rupa bentuk ciri fizikal di kawasan iklim steppe. Okey. Ciri iklimnya musim panas yang panas. Panas ni pada dia ni, tapi antara kira-kira 21 darjah Celsius. 21 tu panas tu daripada dia. Okey. Suhu musim sejuk sederhana panas. Ni suhu musim sejuk dia. Sederhana panas. Ini kalau kita hembus mulut, boleh keluar masih lagi boleh keluar kabus kot. Allah alam kan. Antara negatif 10 hingga 0 darjah Celsius. Kemudian jumlah hujan tahunannya agak sedikit. Agak kurang. Kenapa? Sebab kita tengok sini kerana suhu dia antara sifar hingga negatif 10, sejuk. Suam-suam, bukan suam-suam kuku kan. Suam-suam kuku ni panas lagi. Tapi dia ni macam mana siapa boleh bayangkan macam mana kalau kita buka peti ais. Peti ais tu yang buka bahagian atas sejuk beku tu kan. Lebih kurang itu, tapi yang tu dah takat frost. Itu mungkin kalau kita nak andaikan mungkin boleh jadi macam zon iklim tundra. Sebab dah jumpa salji, jumpa iceberg dalam dekat dalam peti ais tu kan. Lebih kurang hawa-hawa bila buka peti ais tu lah. Okay. Mengalami ribut salji pada musim sejuk. Walaupun pada ketika musim sejuk, kawasan ini mengalami musim salji. Dia berlaku ribut pada ketika ini. Okey, inilah antara pemandangan yang kita boleh lihat merujuk kepada lokasi di sebahagian kawasan selatan di negara Rusia. Kemudian di kawasan Mongolia, yang mana pada satu ketika dulu kita jadi famous dengan perkataan Mongolia ni disebabkan oleh ada satu insiden yang melibatkan pembunuhan Atantoya. Siapa tahu cerita tu? Tak apalah, off record lah. Bahaya tu cerita pasal politik kan, off. Okey, ini saya kena cut scene ni. Tak boleh cerita. Okey.
Nanti kalau siapa nak tahu tu awak buat pembacaan sendiri lah. Saya tak nak ulas sebab melibatkan ya betul saya tak nak sebut. Betul lah tu. Okey, saya tak nak sebut. Ni jadi individu tersebut datang daripada latar belakang latar belakang keluarga yang duduk di kawasan yang begini. Jadi mereka ni seperti mana mungkin awak pernah belajar sejarah sebelum ini, orang Mongolia ini lebih terkenal di zaman waktu siapa? Siapa boleh kaitkan dengan sejarah dulu? Mungkin dia kata, cikgu saya pernah baca benda ni. Pernah ternampak perkataan Mongolia ni melibatkan kaum apa? Siapa tahu? Siapa nak kongsikan? Ada tak siapa-siapa pernah baca berkenaan dengan sejarah ketamadunan Islam? Ni sebenarnya negara Mongolia ni dia juga pengaruh agama Islam dia begitu besar pada satu ketika dulu. Dikenali juga pada zaman ketika era kegemilangan Genghis Khan. Yang awak tengok cerita, yang ni betul cerita Jackie Chan ada yang dia pakai macam turban menggunakan kulit binatang tu kan. Yang macam kita tengok cerita-cerita zaman dulu, yang kebanyakan penduduk mereka menggunakan kuda dan juga kenapa Genghis Khan ini begitu terkenal? Siapa pernah dengar perkataan Genghis Khan? Ada tak tahu? Tadi saya tanya tu mungkin ada yang tak berani nak expose cerita tu. Ada tak siapa yang pernah baca? Boleh tak kongsikan cerita sikit? Kita ada ramai kat sini. Siapa lagi ni? Nanti nak tengok kejap. Akmal Zafira ada, Damia Kristina ada, Fatin Fitriliana ada, ramai ni. Siapa lagi? Kita ada Intan ada, kita ada Lydia Farhana. Okey, saya tengok sikit. Okey, Adan Zari kata Mongolia berada bersempadan dengan China dan juga Rusia. Ya, betul. Okey, kejatuhan, ya. Pada zaman kejatuhan Empire Abbasiyah, di kawasan tangan tentera Mongol. Mereka ni cukup berkuasa sebab Genghis Khan ini dia berjaya meluaskan empire dia pada ketika mereka menakluk. Mereka berjaya menakluk satu kawasan yang cukup besar. Daripada satu kawasan ke satu kawasan, kalau kita tengok sekejap, saya kongsikan. Kita belajar sejarah lah sikit kan. Okey, Mongolia ni satu kawasan yang cukup besar. Dia dah sampai ke merata-rata sebab itu negara dia besar. Taklukan dia besar dan dia punya pengaruh cukup besar pada satu ketika yang dulu. Okey, tu sebahagian lah. Nak ulas panjang kan, takut tak sempat pula. Okey. Nanti boleh buat pembacaan buku sejarah. Tak ada masalah. Kita belajar sambil-sambil kongsi. Apa yang saya dapat tahu sedikit, saya kongsikan bersama. Okay, kalau ada siapa yang dapat maklumat, boleh kongsikan juga. Tak ada masalah. Okey, kita tengok kepada iklim Mediterranean. Okey, iklim Mediterranean. Ni. Iklim Mediterranean. Ciri iklimnya musim panas sederhana panas. Antara 20 darjah Celsius sehingga 24 darjah Celsius. Ni cukup kita kata macam mana, cukup nyaman lah sebenarnya. Selesa dalam keadaan suhu yang macam ni. Sebab kalau kita guna aircon pun kita disarankan menggunakan power dingin tu dalam range, dalam jarak 24 ni kan, 24 dan ke atas 20 hingga 24. Ini suhu yang nyaman lah untuk kita. Okey, musim sejuk yang sederhana sejuk antara 6 darjah Celsius sehingga 10 darjah Celsius. Okey, jumlah hujan tahunannya adalah kira-kira 275 mm hingga 900 mm. Ini agak tinggi. Okey, kita boleh tengok bagaimana scenery dia begitu menarik. Ini antara pokok-pokok renek di kawasan hutan dia. Dan di sinilah terkenal dengan buah-buahan yang sebegini. Contohnya kalau tak silap saya, siapa tahu ni buah apa ni? Buah apricot ataupun buah apple kalau tak silap saya. Okay, di negara-negara seperti di Turki, antara negara yang terlibat, negara Turki, Lebanon dan juga Syria. Ni kita boleh tengok ni. Sebab itu kalau kita tengok dekat pasar raya banyak buah-buahan ni datang daripada negara-negara macam ni. Tapi yang paling
menguasai ekonomi utama sekarang ini dari segi pertanian adalah negara China. Sebab negara China ni iklim dia pelbagai. Jadi limau, apple, anggur memang begitu sesuai tumbuh dan juga diusahakan di negara-negara mereka. Jadi dekat negara kita tak boleh nak tanam. Boleh tanam. Cuma macam contoh nak tanam apple. Ada. Saya pernah tengok. Ya betul. Betul tak Adang Zarif? Buah tin. Betul. Buah tin ataupun kita panggil di sini lebih terkenal dengan nama fig. F-I-G. Okay. Jadi benda tu antara contoh buah-buahan daripada sana. Ataupun buah zaitun. Itu lebih kurang lah. Dia adik-beradik. Fig, zaitun dan juga tin. Itu adik-beradik dia. Okay. Yang mana dekat negara kita boleh nak tanam. Siapa pernah tanam pokok apple? Makan buah apple, campak benih. Lepas tu tumbuh. Cikgu tumbuh cikgu. Memang betul tumbuh. Tapi dia mungkin tak sesuai. Mungkin lambat berbuah. Ada saya pernah jumpa individu yang tanam pokok apple dan berbuah. Tapi ada kemungkinan benih apple itu dibawa masuk daripada luar. Dan ada juga yang tanam, saya pernah tengok sendiri, kawan kepada mak saya dia tanam pokok apple. Begitu besar pokok tu. Dah macam apa? Dah macam pokok, saiz pokok mempelam, pokok mempelam dekat kita dekat Negeri Sembilan ni, begitu besar dan tinggi tapi tak berbuah-buah pun. Dia jadi apa? Dia hanya subur, dia tak boleh berbuah. Ada kemungkinan disebabkan oleh faktor sekeliling. Dia tidak seperti di negara tu. Iklim dia sejuk. Dan macam kita tengok contohlah, saya kaitkan nanti dengan zon iklim panas bila kita tanam kurma. Ada orang tanam kurma, pokok besar macam kelapa sawit tapi tak berbuah. Tapi ada juga yang tanam pokok kurma berbuah. Dia ada sebab dia. Kita kena tanya orang yang tanam tu dia dapat benih pokok tu daripada mana. Okey, Hafiz Azan tanya buah apricot. Ya, buah apricot pun lebih kurang sama. Apricot, avocado, kemudian kita ada apa lagi? Plum, tu semua daripada kawasan yang sebeginilah. Okey, yang mana tak sesuai nak tanam dekat negara kita. Tapi nak cuba tanam boleh. Cuma dari segi kemenjadian dia nak berbuah seperti mana dekat ladang-ladang yang diorang hasilkan buah-buahan tu dengan begitu banyak, saya rasa mungkin tak dapat nak buat. Ataupun mungkin benda ini telah pun dikomersialkan di kawasan iklim sejuk sedana, terutamanya di kawasan kawasan Cameron Highland. Nanti siapa-siapa ada masa cuba Google. Ada tak orang tanam apricot dekat Cameron Highland? Ada tak orang tanam buah avocado dekat Cameron Highland? Tapi ada orang tanam mango, ada orang tanam strawberry. Dia mengikut faktor bentuk muka bumi juga sebenarnya. Okey, kita teruskan kepada zon yang kedua untuk hari ini dan juga zon yang terakhir. Okey, ada soalan tak nak tanya sementara kita sebelum masuk ni? Sebab di akhir sesi pembelajaran saya akan tunjukkan awak satu video rumusan secara keseluruhan tajuk ini. Lebih kurang dalam 10 minit. Jadi saya nak cuba habiskan benda ni dalam tempoh yang sepatutnya. Saya tak nak drag masa. Okey, nanti awak boleh tengok melalui video tu. Dia akan ada huraian secara umum. Okey, nak imbas balik apa yang kita dah pelajari sebelum-sebelum ini. Okey, kalau tak ada soalan saya teruskan ya. Kita tengok kepada zon panas. Okey, zon panas ni ada 3 juga iklim. Kalau tadi zon panas sederhana ada 3, zon sederhana panas ada 3, zon panas pun ada 3. Mula-mula tadi saya tersilap sebut ada 5 kan? Sebab ada satu tu berada di bahagian bawah tak nampak. Okey, iaitu zon iklim khatulistiwa. Okey, kita tengok kepada zon iklim yang pertama. Ni, kedudukan. Okey, kedudukan ketiga-tiga zon iklim. Okey, yang pertama kita rujuk kepada zon iklim panas, iaitu melibatkan negara-negara, semua ni negara-negara apa ni? Siapa nak respon? Ini negara-negara apa ni? Kebanyakannya ni. Siapa yang tahu? Siapa nak respon? Timur Tengah. Okey, lagi? Bagus. Tu maknanya tahu tu. Ada lagi. Siapa nak nyatakan ni? Nak kaitkan dengan apa?
kedudukan negara-negara di kawasan zon panas ni? Iaitu berpadang pasir. Ya, itu sebahagiannya. Kalau kita tengok melalui Google Earth pun sebenarnya padang pasir ni begitu luas juga, kawasan gurun dekat dunia kita sebenarnya. Cuma kita jarang dengar, kita mungkin tak pernah ambil tahu. Tapi sebenarnya nanti naik ke tingkatan 3, awak akan berpeluang untuk belajar dengan lebih lanjut. Kedudukan gurun-gurun panas ni kita begitu besar sebenarnya, meliputi lebih kurang 1/3 lah, lebih kurang lah. Okay, permukaan bumi kita ni adalah kawasan gurun. Kalau tak silap saya lah, minta maaf lah kalau silap info nanti kita tengok balik. Okey, saya nak rujuk balik. Okey, ada tak sesiapa nak bagi respon? Tadi Hafiz Syazan dah bagi tahu, dia kata Timur Tengah dan berpadang pasir. Okey, betul. Okey, ada lagi tak yang nak respon? Ini negara-negara apa ni? Takkan tak pernah tahu ni, negara apa ni? Negara Arab, ya. Dikaitkan dengan apa, Baiti? Dah hampir dah tu. Dikaitkan dengan negara-negara yang majoriti penduduknya beragama Islam. Okey, jadi kita maklum dah, kawasan penduduk sini kesemuanya penduduk negara Islam. Okey, jadi kenapa Allah hantar penduduk negara Islam ni di kawasan panas? Maksudnya penduduk di sini mempunyai tahap keimanan yang begitu tinggi lah. Kalau kata contoh kita kat Malaysia ni, kalau lah Allah uji dengan suhu dan juga kedudukan bentuk muka bumi padang pasir dia, saya rasa ramai yang mengeluh. Betul tak? Sebagai contoh lah, awak duduk kat rumah je kan, tak pasang kipas, apa perasaan? Siapa nak respon? Apa perasaan kalau hari tu tiba-tiba elektrik tak ada, panas, duduk kat dalam rumah? Kita memang tak ada banyak, sikit pun cukup dah, mesti mengeluh kan, panasnya, kenapa tak ada angin? Tapi awak cuba bayangkan, negara ini 100%nya majoriti penduduk beragama Islam. Okay, Allah jadikan 100% penduduk dia ni penduduk Islam, berada di kawasan padang pasir. Okay, kawasan iklim panas. Okay, ini antaranya gurun, iklim zon gurun panas. Terang situ. Bukan panas sederhana ke, bukan panas sikit-sikit. Gurun, gurun merujuk pada lokasi yang begitu panas. Okey, kita tengok kepada zon iklim monsun tropika pula. Okey, ini melibatkan antara sebahagian besar negara yang berada berhampiran dengan kedudukan garisan khatulistiwa. Ini lebih kepada kedudukan garisan apa ni? Kita ada 5 garisan utara dekat 5 garisan utama pada permukaan bumi. Kita ada ESK, JA. Ni ES apa dia pada kedudukan Tartan. Ni hampir pada sini. Okey, kita boleh lihat yang seterusnya dia melibatkan antara negara-negara seperti Myanmar, negara Thailand, Laos, Vietnam dan juga India. Ni negara-negara besar ni. Negara-negara utama ni negara India. Okey. Sebenarnya negara India juga penduduk dia ramai penduduk Islam. Cuma kita selalu dengar penduduk sini beragama Hindu. Sebab itu majoriti penduduk dia, dan penduduk dia pun memang terlalu ramai. Okay, jadi seperti mana penduduk di negara China, Islam mereka pun ramai. Okay, kita jangan kata kadang-kadang kita beli barang tengok produk made in China, tapi ada cop Jabatan Agama Islam mereka. Jadi kita tak perlu khawatir, sebab penduduk Islam di negara-negara macam ni sendiri pun sebenarnya jumlah mereka begitu besar, begitu tinggi berbanding daripada negara kita sendiri. Okey, negara kita ni nama je 33 juta penduduk, tapi bukan semuanya negara Islam. Tapi apa benda yang jual tak ada logo halal pun
kita tibai je semua kan. Tapi bila berkaitan dengan makanan yang kita bawa masuk daripada negara-negara macam ni, kita berkira. Tengok dekat botol tu, betul ke ni, sah, halal ke ni. Walaupun dekat logo tu dah ada. Dekat Malaysia sendiri pun walaupun ada logo JAKIM halal tu, pun ramai orang tipu, betul tak? Banyak syarikat-syarikat bukan Islam yang keluarkan logo halal tu sendiri. Tu dia tanggung sendirilah, bukan istilah dia tanggung sendiri. Dia tu dah memang bukan agama Islam kan, tak ada dia kisahlah pasal apa halal haram ke. Cuma kita kena ambil inisiatif untuk kaji, betul tak syarikat ini memiliki pengesahan sijil halal. Tu kita kena ambil maklum, sebab apa? Kita nak makan nanti akan jadi darah daging kita. Okey. Nanti itu antara yang menyebabkan ada kemungkinan ilmu kita, ada kemungkinan semua perkara-perkara amal kita tidak diterima. Okey, dah jadi ustaz dah kejap kan. Okey. Kita sambung. Kawasan zon iklim khatulistiwa. Okay. Kawasan zon iklim khatulistiwa melibatkan antara 4 buah negara utama ni, iaitu negara Malaysia, Indonesia, Brunei dan juga Singapura. Okey, yang ni tak perlu jelaskan lah, awak dah sedia maklum sebab negara ni berada berhampiran. Kita terus tengok kepada bagaimana rupa bentuk muka bumi fizikal di sana. Yang ini awak akan belajar dengan lebih terperinci semasa tingkatan 3 nanti. Saya tak nak urai panjang sebab nanti sekarang benda ni awak jumpa balik dalam tingkatan 3, nanti awak kata macam pernah dengar tak? Hari tu bila lah? Macam Genas ulang pula. Tak nak. Kita belajar apa yang ada dalam buku teks dulu. Okey. Zon iklim gurun panas. Ni selalu tersasul sebab kita nak sebut zon dan juga iklim. Okay, awak faham Okey. Suhu musim panas yang sangat panas antara kira-kira 32 darjah Celsius hingga 38 darjah Celsius. Okey, saya nak tanya imbas balik. Kat Malaysia berapa suhu dia? Siapa ingat? Hari-hari tengok berita hari ni, kita tengah kelas sekarang ni. Saya ni sebenarnya panas ni kat belakang ni. Memang duduk dekat aircon. Sebab bahang daripada cuaca di bahagian belakang saya ni, belakang tingkap saya ni. Kita ni sekarang ni cuaca dekat negara kita ni berapa? Lebih kurang 27 hingga 29 darjah Celsius. Okay, mereka ni 32 hingga 38. Okay, 32 hingga 38. Macam mana nak rasa 32-38 tu? Awak keluar rumah waktu tengah hari ke waktu petang yang terik tu awak duduk. Itu baru antara 27 hingga 29. Hingga mungkin paling maksimum hingga 32. Tapi awak cuba bayangkan di sini hingga 38. Kalau awak berdiri ni saya rasa tak lama ni, kering tapi walau bagaimanapun kita boleh lihat dari segi bagaimana penduduk dan juga masyarakat di sana mereka beradaptasi dengan cuaca dan juga iklim. Walaupun mereka berada pada kawasan yang mempunyai cuaca dan juga iklim yang panas, tapi mereka pakai baju yang tebal, pakai serban, pakai turban, pakai apa? Pakai serban. Kita pun kata kenapa dah lah panas pakai serban pula. Ada sebab-sebab dia. Kita belajar dalam tingkatan 3 nanti. Saya tak nak panjangkan. Okey. Suhu musim sejuk. Tetap juga ada musim sejuknya. Okay, iaitu kira-kira 16 darjah Celsius. Julat suhu harian adalah tinggi. Apa maksud julat? Antara suhu paling maksimum sehingga suhu paling minimum dia. Tinggi dia mencecah 25 darjah Celsius. Julat antara paling tinggi dengan paling rendah. Okay, jumlah hujan tahunannya kurang daripada 250 mm. Okay, sebagai contoh antara negara-negara, okay, saya nak cuba tarik balik anda semua. Nama-nama negara ni wajib kena tahu berbalik semula kepada zon iklim sejuk sederhana, zon panas sederhana dan juga zon panas ni. Semua awak kena tahu sekurang-kurangnya 3 nama negara ni yang mengikut zon. Wajib kena tahu. Sebab biasanya dia akan ditanya dekat dalam peperiksaan. Okay, sebagai contoh, namakan 3 negara yang mengalami zon iklim panas. Lepas tu mulalah dalam kepala apa benda lupa.
Komen Tibet. Jepun Selatan. Lepas tu Korea Utara. Kemudian Kazakhstan. Jangan macam tu. Salah Sekurang-kurangnya saya nak awak cuba buat peta minda. Zon iklim panas contohnya. Keluarkan. Okey, apa contoh? 3 negara. Kalau dapat banyak, tuliskan banyak. Tak ada masalah. Tapi paling kurang minimum awak kena tahu 3. Okey, itu kalau awak dapat berjaya menamakan semua iklim tu mengikut ketiga-tiga nama negara tu, itu awak dah boleh, saya kira awak dah boleh dapat dengan baik dah untuk tajuk yang ini. Okey, kita tengok suasana padang pasir. Saya sebenarnya ada video ni tapi tadi saya cuba mainkan, dia tak dapat nak play dekat dalam saya punya Google Drive. Saya tak pasti apa masalahnya. Nanti insyaAllah kalau ada kesempatan saya kongsikan dekat dalam grup. Nanti cuba tolong ingatkan saya. Okey, kita tengok seterusnya iaitu monsun tropika, iklim monsun tropika. Ini biasalah. Biasa kita tengok. Kalau macam contoh siapa selalu tengok Discovery Channel, awak boleh tengok. Kebanyakan Discovery Channel ini lebih tertumpu kepada hutan-hutan di kawasan zon iklim monsun tropika dan juga iklim khatulistiwa, tapi penggambaran lebih banyak kepada kawasan-kawasan iklim yang sebegini. Okay, kita lihat mengalami musim kering dan juga musim lembap yang nyata. Nanti tugasan awak ialah lepas ni cuba cari apakah yang dimaksudkan dengan musim kering yang nyata dan juga apakah yang dimaksudkan dengan musim lembap yang nyata. Cari apa dia benda tu. Sebab benda ni memang akan selalu keluar. Saya tak nak jelaskan, awak cari dulu. Nanti kalau ada masa saya terangkan. Okey, mean suhu tahunan. Mean ni. Okey, mean suhu tahunannya adalah antara kira-kira 24 darjah Celsius sehingga 27 darjah Celsius. Ni lebih kurang sederhana lah. Okey, jumlah hujan tahunan kira-kira 1000 mm sehingga 2000 mm. Ni agak banyak agak banyak jumlah hujan tahunannya. Okey, kita lihat contoh negara yang mengalami iklim monsun tropika. Antaranya, okey, awak boleh bagi negara-negara utama ni sebab negara-negara ni besar. Okey, iaitu India, negara Laos, negara Myanmar ataupun dulunya dikenali sebagai Burma. Yang kita kita sekarang ni tengah kecoh-kecoh, bukan kecoh-kecoh lah, pelarian daripada Rohingya. Okey, datangnya daripada negara Myanmar. Itu yang kita tahu. Kenapa ramai penduduk Rohingya melarikan diri? Siapa tahu? Siapa nak cuba kongsikan maklumat? Apa yang dia tahu berkenaan dengan Rohingya ni? Okey, kerana penindasan etnik ataupun melibatkan perkauman yang mana penduduk Buddha mereka membunuh penduduk-penduduk yang beragama Islam. Mereka cuba untuk menghapuskan penduduk beragama Islam. Disebabkan itu penduduk-penduduk Myanmar ramai yang melarikan diri ke merata-rata negara yang berhampiran. Jadi kita ni negara Malaysia ni terkenal dengan keprihatinan. Penduduk kita ni prihatin dan sikap keterbukaan Malaysia menerima pelarian-pelarian ini dengan status UHCER ke apa, nanti awak cari something lah yang mana mereka boleh masuk dan ada beberapa isu lah sebenarnya melibatkan kemasukan mereka ini. Nanti awak buat pembacaan saya tak nak ulas. Okey, kemudian kita ada negara seterusnya iaitu Thailand. Okey, saya teruskan sebab masa dah nak habis. Okey, kita pergi kepada iklim khatulistiwa yang terakhir iaitu merangkumi antara 4 buah negara utama, yang berhampiran dengan negara kita sendiri iaitu Malaysia, Singapura dan juga Brunei. Satu lagi siapa ingat? Negara mana? Siapa ingat tadi? Iaitu negara Indonesia. Ya, bagus. Okey, pick up. Bagus tu. Iaitu negara Indonesia. Okey, yang mana ciri iklimnya panas dan lembap sepanjang tahun. 3 poin ni saya ulang balik. 3 poin ni tolonglah ingat. Jadikanlah ni sebagai awak punya rutin awak bacaan. Ciri iklim zon khatulistiwa. Iklim khatulistiwa adalah
panas dan lembap sepanjang tahun. Mengalami musim hujan, taburan hujannya antara kira-kira 2,600 mm. Min suhu tahunannya adalah 27 darjah Celsius. Kalau awak tengok di sini, sebab pernah keluar esei dekat dalam PT3, dia suruh huraikan ciri-ciri iklim khatulistiwa dan juga iklim monsun tropika. Saya tak ingat mana satu. Okay, jadi awak di sini ada 3 poin ni. Awak dapat nyatakan 3 ni, awak dah dapat 3 markah penuh. Awak berjaya huraikan lagi, awak boleh dapat full mark. Okay, tapi wajib kena ada ni, ayat ni. Lengkap Okay, saya tak nak panjangkan sebab benda ni sebenarnya dah memang menjadi ilmu pengetahuan awak sebenarnya. Melalui mungkin awak belajar dalam mata pelajaran sains dan juga mungkin dulu ada dalam mata pelajaran sivik tapi sekarang dah tak ada mengenai kelestarian alam, tapi lebih kepada fokus melalui KSSM yang baru benda ni kita belajar di Malaysia. Okey. Sebelum saya bawa anda untuk tengok ke video, ada sebarang soalan tak? Sebab kita dah memang habis berkenaan dengan pengaruh cuaca dan juga iklim terhadap kegiatan manusia di Asia. Ada sebarang soalan nak tanya? Silakan. Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, kalau tak ada boleh saya tunjuk video. Tapi video ni sebenarnya dia adalah antara paparan nota, tapi saya rasa mungkin melalui kaedah nota-nota ringkas ni sebenarnya memudahkan awak untuk mendapat gambaran secara keseluruhan apa yang kita pelajari. Okey, nanti selepas habis video tu kita akan cuba buat refleksi pembelajaran. Boleh Okey, saya kongsikan video ni. Kita ambil peluang untuk tengok. Okey, kalau tak dapat nampak video ni tolong respon
Dah dapat tengok video tadi kan? Okey, itu adalah rumusan keseluruhan untuk tajuk bab yang ke-7. Okey, insyaAllah kalau tak ada apa-apa nanti saya boleh share lah video tu nanti supaya awak boleh rujuk untuk buat nota pada waktu yang lain. Okey, kita cuba refleksi apa yang kita dah belajar pada hari ini. Yang keseluruhan tu sebab terlalu banyak, kita cuba refleksi apa yang kita belajar pada hari ini saja. Okey, siapa nak cuba untuk bagi respon apa benda yang kita dah dapat pada hari ini? Silakan. Syarif, boleh? Ya, cikgu. Boleh respon sedikit refleksi apa yang kita dah belajar pada hari ini? Kita belajar tentang iklim, step Okey. dengan iklim musim panas. Okey, kita ada berapa iklim? Kita ada 6 iklim 6 iklim pada 2 zon yang berbeza. Kita ada zon sederhana panas, kita ada zon panas. Okey, kita ada iklim Mediterranean, kita ada iklim China, kita ada iklim steppe, kemudian kita ada iklim monsun tropika, kita ada iklim gunung panas dan juga kita ada iklim khatulistiwa. Jadi 6 tu 6 tu awak kena ingatlah. Okay, itu yang kita dah belajar untuk hari ini. Okay, yang secara keseluruhan dia awak boleh tengok tadi melalui video yang saya kongsikan. Okay, cumanya video YouTube untuk sesi pembelajaran kita pada minggu lepas saya tak berkesempatan nak siapkan lagi disebabkan ada tugasan-tugasan lain yang saya kena buat. Okay, sebab nak edit video tu, nak kena mengadap benda tu ulang balik daripada awal sampai habis, perlukan masa yang agak banyak untuk edit. Okay, jadi di sini jelas semua berkaitan dengan bab yang ke-7. Kalau dah selesai, insyaAllah pada minggu depan kita akan masuk kepada tajuk yang ke-8. Okay, iaitu kita tengok sedikit berkaitan dengan jenis dan juga kemajuan pengangkutan yang terdapat di Asia. Okay, saya nak maklumkan sebenarnya melalui penjajaran kurikulum KSSM yang terbaru. Okay, penjajaran kurikulum penjajaran yang kedua yang terbaru tu, sebenarnya kalau diikutkan kita boleh gabungkan antara tajuk sebelum ini dengan tajuk yang akan datang. Sebagai contoh, kita dah pernah belajar tajuk berkaitan dengan jaringan pengangkutan dan juga perhubungan di Malaysia gitu kan. Okay, dalam tajuk bab yang kelima sebelum telekomunikasi. Sebenarnya kita boleh gabungkan dengan tajuk yang bab ke-8 ni. Cuma saya tak gabungkan. Sebenarnya kalau ikut boleh, tapi saya tak gabungkan sebab dengan keadaan dan juga situasi sekarang ni, insyaAllah saya rasa kita masih lagi boleh habiskan kesemua tajuk pembelajaran kita dalam tempoh yang ditetapkan. Jadi kita pelan-pelan lah. Boleh faham ya? Maklum ya semua? Nanti mungkin awak akan kata lambat sangatlah kelas saya ni. InsyaAllah saya akan cuba habiskan sebelum kita akan mengikuti mungkinlah peperiksaan akhir tahun. InsyaAllah kalau ada. Okey, ada sebarang soalan kalau ada yang nak bertanya, silakan. Okey, presentation yang last kena hantar 16 Ogos ni juga ke? Okey, baik. Sekarang ni 16. Saya drag sehingga 20 hari bulan. Okay, saya bagi lagi lebih kurang tambahan 4 hari. Okay, sehingga 20 hari bulan. Okay, kalau ada sebarang masalah, tolong maklumkan dekat dalam grup. Tolong elakkan daripada PM saya sebab sekarang ni terlalu banyak sangat grup cikgu, grup macam-macam grup pembelajaran. Jadi awak punya private message tu dah jatuh bawah dah tak jumpa. Tahu-tahu kalau saya rajin hujung minggu ni saya buka baca satu-satu, barulah jumpa 3 minggu lepas punya awak punya private message pada saya. Tu nasib lah, kalau saya balas. Kalau SIM tu mungkin saya anggap benda tu dah selesai lah. Okay, ada soalan? Tak ada Okay, kalau tak ada, rasanya kita dah boleh tamatkan sesi PDPR kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran anda semua. Terima kasih juga bersama saya selama lebih dari 1 jam.
Okay, semoga apa yang kita belajari pada hari ini mendapat manfaat yang baik. InsyaAllah kita sudahi kelas kita dengan perjumpaan kita dengan tasbih, kafarah dan juga surah Wal-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana fi husn illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Jangan lupa isi Google Form dan My School channel ya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih cikgu. Ya, Jumpa minggu depan insya-Allah. Ya, insyaAllah jaga diri baik-baik. Assalamualaikum.